نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada malam ini untuk meneruskan pengajian kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid karangan Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, jadi kita sambung pada halaman yang ke 76 kan, 75 75 ataupun 75. Baik, iaitulah perkataan Syekh أما من وافى الله سبحانه محققا للتوحيد فإنه آمن أمنا مطلقا آمن من الخلود في النار وآمن من العذاب لأن هذا أقصى ما عنده من الإيمان. Kata sini baik, jika imannya sempurna tanpa tujuh puluh berapa? 74 ke 75? 75 eh? Yang ada tanda dekat yang versi bahasa Arab tu. Syekh kata sini, ada pun ni ada dekat terjemahan ni dia ada tertinggal ni. Dia terus masuk pada ayat ini disampaikan sebenarnya lepas pada dalil surah An-Nisa ayat 116 tu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada satu lagi statement Syekh yang tak diterjemahkan. Syekh kata sini, amma man wafa Allah subhanahu muhaqqiqan li tauhid. Adapun mereka yang memenuhi janji Allah Subhanahu wa taala dengan mentahqiq tauhid, dengan merealisasikan tauhid, maka sesungguhnya baginya keamanan dengan keamanan yang mutlak. Fa innahu aminun amnan mutlaqah. Ada tertinggal kat sini. Kan sebelum tu kan cerita tentang orang yang melakukan dosa besar, murtakibul kabirah, al-kabair, dia berada dalam kehendak Allah kan. Kemudian Syekh bawakan dalil ayat surah An-Nisa ayat 116 tu. Lepas tu sebenarnya ada kenyataan Syekh lagi. Dalam kitab asal ada kenyataan lagi, satu perenggan. Taklah panjang, tak panjang sangat, tapi hanya 2 baris sahaja. Jadi mungkin itulah kita kata inilah terlepas pandanglah penterjemah. Baik, adapun ni yang kenyataan Syekh yang tak diterjemahkan ni, saya anda bacakan. Amma man wafa Allah subhanahu muhaqqiqan li tauhid. Adapun mereka yang memenuhi janji Allah dengan merealisasikan tauhid. Dengan merealisasikan tauhid.
muhaqqiqan li tauhid. Apa maksud tahqiq tauhid? Nanti kita akan masuk bab yang khusus. Li'annaha fa innahu aminun amnan mutlaqa. Sesungguhnya dia akan mendapatkan keamanan dengan keamanan yang mutlak. Aminun minal khuludi finnar, keamanan daripada ancaman kekal di dalam api neraka. Wa aminun minal azab, dan aman daripada azab. Lianna hadha aqsa ma indahu minal iman, kerana hal ini adalah kemuncak tertinggi yang ada di sisinya berupa iman. Hadza aqsa ma indahu minal iman. Kerana hal ini, hadza itu merujuk kepada tahqiq dia terhadap tauhid. Kerana hal ini menunjukkan dia telah mencapai kemuncak daripada iman. Apa yang ada di sisinya berupa iman. Maknanya sebelum ni kan bincangkan tentang mutlaqul amn dengan amnun mutlaq kan. Jadi orang yang dapat amnun mutlaq, keamanan yang mutlak, adalah orang yang merealisasikan tauhid. Ini maknanya tak terjebak dalam syirik. Dan dia akan dapat keamanan daripada apa? Daripada rasa aman daripada ancaman daripada kekal dalam neraka, dan keamanan juga daripada azab. Kemudian barulah ayat ini disampaikan Allah sebagai keputusan perkara antara Ibrahim dan kaumnya ketika Ibrahim berkata kepada mereka. Maknanya ayat ini asalnya adalah satu bahagian daripada ayat yang ceritakan tentang bagaimana dialog Nabi Ibrahim AS dengan kaumnya, iaitulah ayat dalam surah Al-An'am ayat 81. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Ini berkait dengan ayat mana? Ayat dalam bab ni, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Iaitulah ayat dalam surah Al-An'am ayat 82. Jadi maknanya Syekh suruh kita tengok ayat yang sebelumnya. Jadi ayat yang sebelumnya itu ayat yang menjadi perbahasan dalam bab ini, bab yang kedua ini, ayat apa? Al-An'am 82. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Di ayat tu jangan keliru dengan ayat dalam surah An-Nisa ayat 116 tu. Itu hanya penjelasan. Penjelasan. Jadi ayat yang Al-An'am ayat 81 tu, Syekh kata ayat yang 82 itu asalnya dia adalah apa? Dialog. Dialog antara Nabi Allah Ibrahim AS dengan kaumnya. Qalaha hakaman baina Ibrahim wa qaumihi, ataupun hukman. Sebagai kata putus. Putusan tu maknanya hakaman ataupun hukman, keputusan, yakni memutuskan perkara antara Ibrahim dan kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, ini dialog dia. Wa kaifa akhafu ma asyraktum, bagaimana aku takut kepada apa yang kalian persekutukan dengan Allah.
wala takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Padahal kalian tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepada kalian untuk mempersekutukannya. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan? Bil amni in kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui. Gariskan pada ayat fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni. Ini manakah dari kedua golongan itu, yakni mereka yang menyokong dakwah tauhid yang disuruh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ataupun golongan yang menentang seruan dan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, itulah dakwah tauhid, mana yang berhak untuk dapat keamanan? Jadi dekat situlah datang ayat yang kemudian itu, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Baik, mungkin ada yang berkata perkataan ini adalah perkataan Ibrahim untuk memberikan penjelasan kepada kaumnya. Kerana itulah Allah Ta'ala berfirman setelahnya, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. Dan itulah, demikianlah keterangan, hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Baik, maknanya ayat ni, ayat 82 tu, ada khilaf di kalangan ulama, siapakah yang menuturkan perkataan tu. Tapi khilaf dia bukan khilaf yang tadad, tidak bertentangan. Dia adalah, kita kata apa, kedua-duanya boleh diharmonikan. Dia bukan khilaf yang bertentangan, tapi dia adalah khilaf yang kita katakan dari sudut tanawwu', ataupun khilaf yang kita kata yang menunjukkan dua-dua itu boleh ditafsirkan dan tidak bertentangan. Maknanya ayat 82 tu, siapa yang cakap? Allah ke yang kata, Nabi Ibrahim? Kan? Kalau kita kata Nabi Ibrahim cakap pun betul, kan? Sebab dia punya rentetan daripada dialog. Fa ayyul fariqain ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maknanya Nabi Ibrahim tengah berhujjah dengan kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim cakap, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kemudian ayat yang last, penutup ayat tu, watilka hujjatuna, dan demikianlah hujjah yang kami berikan, atainaha Ibrahim, kami berikan kepada Ibrahim. Kan? Itu pertama. Kalau kita kata Allah yang kata, betul tak? Betul lah. Betul juga. Kerana dia Al-Quran. Kalam Allah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan kepada kita tentang dialog tersebut. Kan? Dan kita katakan dia juga adalah kalam Allah. Jadi dia tak bagi kesan pun. Kan? Tak bagi kesan. Baik, maknanya kalau dua-dua tu kita katakan salah satunya macam ni, satu macam ni, tak bertentangan. Kan? Baik, itu antara bentuk i'jaz Al-Quran. Kan? Kalau kita baca, kita belajar tafsir, kita akan jumpa beberapa banyak ayat yang macam ni. Kan? Dan dia tak bertentangan. Baik. Firman-Nya Subhanahu wa taala al-amnu. Al-amnu. Qauluhu al-amnu al fiha lil jinsi. Yakni al kat situ alif lam, hamzah dengan lam tu. Al pada perkataan al-amnu merujuk kepada jenis, lil jinsi. Walihadza fassarna al-amna imma annahu amnun mutlaqun wa imma annahu mutlaqu amn hasba az-zulmi alladhi talabbasa bihi. Jadi atas dasar alif lam di situ adalah lil jins, yakni untuk menunjukkan jenis, maka kata Syekh, kita tafsirkan kata al-amnu itu
bahawa ia boleh bererti rasa aman yang mutlak. Rasa aman yang mutlak, yakni sempurna, atau kemutlakan rasa aman, mutlaqul amn, yakni rasa aman yang tidak mutlak. Sesuai dengan kezaliman yang mencampurinya. Maknanya Syekh kata, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Jadi alif lam dekat situ al merujuk kepada lil jins. Jadi dia boleh ditafsirkan dengan dua-dua. Maknanya sama ada keamanan yang mutlak ataupun mutlak, kemutlakan rasa aman. Al-amnul mutlak ataupun mutlaqul amn, yang kita dah bincang sebelum ni kan. Baik. Apa maksud mutlaqul amn dengan amnul mutlak? Amnul mutlak, aman yang mutlak, maknanya sempurna. Yakni orang yang merealisasikan tauhid, maknanya dia akan mendapat keamanan yang mutlak. Siapa orang yang merealisasikan tauhid? Orang yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Yang itu akan dibahaskan dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala azab nanti. Bab yang ke berapa? 3. Ataupun seterusnya. Mutlaqul amn, kemutlakan rasa aman. Itulah yang kita nak terjemah apa lagi kan. Mutlak rasa aman, maknanya keamanan yang di bawah sedikit daripada tahap kesempurnaan. Maknanya orang yang terjebak dalam dosa besar, dia akan dapat keamanan. Bentuk apa bentuk keamanan yang dia dapat? Dia tidak akan dikekalkan dalam neraka, dan azabnya itu munqati'. Ancaman azab untuk dia adalah terputus. Azab maknanya bukan mustamir, bukan selama-lamanya. Maknanya orang yang ahli tauhid, yang buat dosa besar, dia still diancam dengan azab. Kan? Still diancam azab. Kitab apa yang mengaji kat sini, kitab apa? Al-Kabair. Imam Az-Zahabi ada. Ada dibahaskan tentang apa? Dosa-dosa besar. Kan? Apa takrif dosa-dosa besar kan? Antaranya dosa besar ni, dosa-dosa besar al-kabair datang bentuk ancaman dalam Al-Quran ataupun azab. Kan? Azab yang pedih, ancaman yang dahsyat, itu menunjukkan dosa itu dosa besar. Jadi orang yang terjebak, ahli tauhid yang terjebak dalam dosa besar, dia dapat tak keamanan? Dapat, tetapi amnul mutlaqul amn, bukan amnun mutlaq. Itu saja beza dia. Kita tak boleh pening pun amnun mutlaq, mutlaqul amn tu, itulah maksud dia. Kan? Amnul mutlaq maknanya keamanan yang mutlak yang sempurna. Maknanya kalau dia tidak terjebak dalam dosa-dosa besar. Mutlaqul amn, kalau dia terjebak dalam dosa-dosa besar, dia still dapat rasa aman tu. Dalam keadaan dia diancam dengan azab, tapi dia masih lagi mendapat jaminan keamanan. Baik, jadi itu maksudnya. Orang kafir ada keamanan? Tak ada langsung lah. Tak ada. Maknanya kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun musyrik, dia akan dapat tak keamanan? Tidak. Tidak akan mendapat keamanan. Keamanan di sini makna dalam arti kata maknanya jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau diperincikan, orang yang terbuka untuk menerima Islam, dia dapat tak keamanan? Dia dah dapat tempias keamanan. Kan? Orang yang berminat kepada Islam, contohnya kita katakan ada orang kafir, dia dengar azan. Dia dengar azan tu dia tak faham pun, tapi dia kata aku dengar azan ni, tenang. Itu apa? Aman tak? Tapi aman, tapi bukan aman yang sempurna, bukan juga bukan amnul mutlaq, bukan mutlaqul amn, tapi dia adalah atharul amn, kesan keamanan tu. Apa lagi contoh akhlak yang mulia?
Akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh orang Islam kepada orang bukan Islam. Misalnya orang kafir tu dia tengok orang Islam buat baik kat dia. Lepas tu dia tertarik dengan Islam. Itu athar, kesan daripada iman. Kesan daripada iman. Dia maknanya dia mukadimah dia nak dapat Islam lah tu. Sebab tu kita kena jaga akhlak. Kan? Takut kita jadi asbab orang tak mau masuk Islam. Na'udzubillah. Kan, banyak dah asatizah kita cerita macam mana ada orang yang tak mau masuk Islam pasal dia tengok orang Islam tu tidak berakhlak atau menunjukkan contoh yang tidak baik. Wallahul musta'an. Baik. Jadi wa imma annahu mutlaqu amn hasbi zulmi alladhi talabasa bihi. Itulah maknanya kalau al-amnu itu adalah alif lam di situ, al di situ adalah jinsi lil jinsiyah, lil jins, jenis, maknanya dua-dua boleh ditafsirkan. Keamanan yang mutlak ataupun mutlak keamanan. Baik. Jadi kalau dia dapat keamanan mutlak, keamanan mutlak yang kemutlakan keamanan itu, yang kedua tadi, maknanya dia bergantung dengan kezaliman yang dia buat. Maknanya seorang itu, ahli tauhid itu, kalau dia buat dosa besar, maknanya akan berkuranglah dia punya keamanan tu. Jadi contohnya kita katakan, apa kesan daripada orang yang buat dosa? Nabi SAW sebut, al-ithmu ma haka fi nafsik ataupun ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a 'alan nas. Dosa itu akan menyebabkan dadamu menjadi sempit dan kamu tak suka orang tahu. Kamu tak suka orang melihat ataupun dosa kamu itu diketahui oleh orang lain. Mana orang beriman, dia maknanya paling kurang dia mesti ada kesan dari sudut keamanan tu akan berkurang apabila dia terjebak dalam dosa. Sama ada dosa kecil atau dosa besar. Lebih-lebih lagi dosa besar lah. Sebab itu dalam hadis, dalam athar banyak kan sebut tentang kesan-kesan dosa dan maksiat dalam Quran. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan macam mana, kalla bal rana ala qulubihim. Yakni hati yang sudah sampai tahap gelap, sudah sampai tahap kita kata tertutup disebabkan dosa-dosa. Kemudian Nabi SAW umpamakan dosa itu seperti titik hitam. Dan semua itu maknanya memberi gambaran kepada kita bahawasanya dosa itu memang memberi kesan dan pengaruh terhadap keamanan seseorang. Jadi kalau kita nak tengok dari sudut practically, dari sudut kita kata amali, maknanya yang nak disampaikan oleh Syekh ni, bahasa yang mudahnya, kalau kita mentauhidkan Allah, berusaha untuk menjauhkan diri kita daripada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, ataupun kita melazimi istighfar, melazimi taubat, kerana kita tahu kita tak akan terlepas daripada dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, maknanya itu yang akan menjamin keamanan kita. Maknanya bila kita belajar tauhid ni, kita tahu tauhid ni adalah asas keamanan. Asas keamanan. Dan yang akan mempengaruhi kekuatan tauhid, keamanan yang ada dalam diri kita dan masyarakat dan juga keluarga kita dan semualah, adalah sejauh mana tahap kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taqarrub kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan usaha kita untuk menjauhi perkara yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu anda teringat tafsir daripada guru kami di Madinah dulu, Syekh Su'ud Da'jan hafizahullah, bila beliau ulas tentang ayat ni, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-amnu, kata beliau, keamanan di sini maknanya keamanan yang umum, semua bentuk keamanan. Termasuk tak keamanan dalam negara? Sudah tentu keamanan dalam negara. Kerana al-amnu al kat situ lil jins. Maknanya Syekh Su'ud Da'jan hafizahullah,
guru akidah di Universiti Islam Madinah, dia sebut ayat ni maknanya dia umumkan lagi. Sekarang ni kita baca Qaulul Mufiq ni, Syekh memang fokus pada ayat ni untuk ceritakan tentang mutlaqul amn dengan amn mutlaq. Tapi sebahagian ulama dia umumkan lagi. Maknanya macam kita zoom in dengan zoom out. Faham? Maknanya kita zoom out lah kan. Zoom out kita besarkan lagi. Konteks dia maknanya keamanan. Maknanya tauhid ini akan menjamin keamanan bukan setakat individu, bukan setakat diri kita, bahkan masyarakat, keluarga, masyarakat dan juga negara. Jadi kalau kita lihat, cuba kita lihat bagaimana negara yang kurang masalah yang berkait dengan penyelewengan dalam tauhid. Macam kita bagi contoh sebelum ni, macam di Arab Saudi. Ya, maksiat ada. Memang kita tak nafikan maksiat ada. Kekurangan, ketidaksempurnaan mesti ada. Tetapi bila ada tauhid, maka keamanan yang lebih umum itu akan meliputi. Dari sudut kita tengok macam negara kita ni, kes ilmu hitam, sihir, santau masih lagi ada. Kan? Dan yang kita takut maksudnya makin berkembang dengan teknologi yang ada sekarang ini, kemudian makin bercambah pula golongan-golongan yang berjubah, berserban, bertasbih, berjanggut dan yang membawa perkara-perkara pelik ni atas nama perubatan Islam dan sebagainya. Yang mana hal tersebut kalau kita tengok, dia akan mempengaruhi keamanan. Macam kita tengok contoh macam mana berlaku kes, ada satu contoh kita boleh ambil tengok kes buli yang dekat salah satu universiti. Tak salah, universiti pertahanan ke apa? Yang kes buli tu kan, yang terbunuh. Seorang student terbunuh, dan kalau dilihat puncanya adalah kerana percaya kepada bomoh. Nampak tak macam mana syirik itu akan mempengaruhi keamanan? Kalau kita tengok di isu-isu berkenaan dengan black magic ni, sihir ni, tak kira lah orang panggil ilmu hitam ke ilmu putih ke, white magic ke black magic, sama je. Sama je. Sihir. Nanti kita akan masuk dalam bab tentang sihir nanti insya-Allah. Yang mana dia memang akan memang jelas mempengaruhi keamanan dan kestabilan sesebuah tempat, sebuah kampung. Maknanya kalau kita boleh buat perbandingan antara kampung yang ada tersebarnya sihir, bomoh, perdukunan dan sebagainya dengan kampung yang tidak ada tersebarnya sihir, bomoh, dukun, perbomohan, maknanya kita boleh compare mana yang lebih aman. Mana yang lebih aman. Sama juga negara, tempat. Sebab tu anda bagi contoh macam di Mekah dan Madinah, kita jaranglah nak tengok ada perkara-perkara yang pelik-pelik ni. Khususnya di Mekah dengan Madinah lah. Kita tak pernah tengok anak-anak kecil atau budak-budak kecil ni takut hantu ke apa, tak ada. Tak ada tapi berbeza dengan tempat yang tidak kita kata tidak ada samimul amn, yakni asas dan teras keamanan tu. Sebab tu Syekh As-Su'ud Da'jan dia sebutkan tauhid itu adalah teras bagi keamanan secara mutlak. Kalau kita nak dapatkan keamanan, tauhidkan Allah. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Sama ada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Maknanya kalau kita kecilkan skop tu, macam contoh kalau di orang yang bekerja di pejabat company, contohnya satu company ni, kalau company tu semua orang mentauhidkan Allah, contoh, maka akan kuranglah apa? Akan bertambahlah rasa aman. Betul tak? Kita bagi contoh satu syarikat, semua pekerja dia semua tauhidkan Allah. Kalau ada yang bukan Islam pun, dia orang pun tak terjebak dalam benda-benda yang pelik ni, contoh. Tapi kita bagi contoh yang orang Islam lah. Tapi kalau ada satu company ni, ada orang yang terlibat dalam syirik,
Contohnya, percaya bomoh. Dia mula kan? Kawan dia apa? Dia mula dengan hasad, dengki apa semua. Kawan dia naik pangkat, kemudian dia hasad, dia hantar santau. Okey. Kemudian kalau dia kononnya dia nak dapat kedudukan di sisi bos dia, supaya dia naik pangkat, dia mula apa? Guna minyak apa, pengasih lah, minyak apalah, minyak cindai lah apa. Dan benda tu ada permintaan. Sebab tu kalau kita tengok di laman-laman webs dan juga di macam dia online punya Shopee lah, Lazada apa semua, masih ada orang yang duk jual benda-benda tu. Masih ada. Masih ada. Siap naik lagi dia punya iklan tu. Masih ada. Minyak ni, tangkai ni, minyak tu, minyak ni. Itu menunjukkan apa? Masih. Maknanya itulah yang akan berlawanan dengan keamanan yang sepatutnya kita nak. Itu kita kena faham. Baik. Wa qawluhu wa hum muhtadun. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapat petunjuk. Mereka itu mendapat petunjuk. Maknanya bila kita sebut contoh-contoh tadi itu, maknanya kita kena bersungguh-sungguh lagi lah untuk dakwah tauhid ni. Maknanya tak boleh kita anggap benda ni kita kata tak penting, ataupun kita kata ini bukan isu utama. Tak, ini isu utama. Bila kita sebarkan tauhid, itu kita dah sebarkan satu asas dan teras keamanan. Sebab ni dalil dia ni, surah Al-An'am ayat 82 ni. Ini maknanya orang yang nak aman, tauhid dengan Allah. Terjebak saja dalam syirik, takkan aman. Confirm. Sebab Allah Subhanahu wa taala jamin. Allah Subhanahu wa taala yang kata. Kan? Baik. Dan mereka mendapat petunjuk, wahum muhtadun. Maksudnya mereka mendapat petunjuk hidayah di dunia menuju kepada syariat Allah dengan ilmu dan amal. Falihtida'u bil ilmi hidayatul irsyad, kata Syekh. Maknanya memperolehi petunjuk dengan ilmu adalah hidayah irsyad. Irsyad maknanya bimbingan. Maknanya di sini tafsir kepada wahum muhtadun. Dah mereka dapat keamanan, mereka mendapat petunjuk. Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka akan mendapat keamanan dan mereka akan mendapat petunjuk. Petunjuk bermaksud di sini adalah hidayah di dunia. Apa bentuk hidayah di dunia? Iaitulah hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada syariat melalui ilmu dan amal. Itu spesifik. Tak boleh umum-umum. Jadi nak dapat hidayah mesti kena berilmu dan beramal. Tak boleh beramal sahaja tanpa ilmu. Amalan, buat amal, beramal, kita beramal. Tetapi ilmu ni tak payahlah. Tak boleh. Tak dapat petunjuk. Mesti kena ada ilmu. Mesti kena ada ilmu, wajib. Jadi ihtidak bil ilm, mendapat petunjuk dengan ilmu itu adalah bentuk hidayah al-irsyad. Wal ihtida'u bil amal hidayatut taufiq. Mendapat petunjuk untuk mengamalkan ilmu yang telah didapati atau diperolehi, diberikan, maka itu adalah hidayah taufiq. Itu beza antara hidayah irsyad dengan hidayah taufiq. Kita sekarang ni kita belajar yang sampaikan ini, guru kita sampaikan, maknanya dia tengah bagi hidayah irsyad, dia tengah membimbing. Kan? Dia tengah membimbing, dia bagi hidayah irsyad. Tetapi yang nak bagi hidayah taufik, Allah. Apa maksud hidayah taufik? Maknanya beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Itu maksud dia. Wa muhtaduna fil akhirah ilal jannati. Dan mendapat petunjuk
di akhirat menuju kepada syurga. Petunjuk di akhirat, hidayah di akhirat pula, apa maksud dia? Iaitulah menuju ke syurga. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim." Ini diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, yakni orang yang syirik, beserta rakan-rakan, teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka. Fahduhum, tunjukkanlah kepada mereka ila siratil jahim, kepada jalan ke neraka Jahannam, Jahim. Inilah petunjuk di akhirat untuk orang-orang yang melakukan kezaliman, yakni orang yang melakukan syirik. Mereka ditunjukkan kepada jalan menuju ke neraka. Maka kebalikannya, di sini kata Syekh di sini, fayakunu muqabiluha, maknanya mukhalafatuha. Mafhum mukhalafah. Ayat ni tak cerita pasal hidayah apa? Ke syurga, betul tak? Cerita pasal hidayah ke neraka. Ada hidayah ke neraka? Ada. Quran kata ada hidayah ke neraka. Tak pernah dengar ni. Ni first time dengar ni, hidayah ke neraka. Selalu kata hidayah ke syurga je. Hidayah kepada kebaikan. Ada tak hidayah kepada kesesatan? Kalau ayat ini menunjukkan Allah menggunakan istilah hidayah, maknanya Allah kata fahduhum ila siratil jahim. Allah kata kat malaikat, hidayahkan kepada mereka, makna tunjukkan kepada mereka jalan neraka Jahannam, jalan menuju kepada neraka Jahannam. Jadi Syekh gunakan mafhum mukhalafah, maknanya ayat ni cerita pasal orang-orang yang zalim akan ditunjukkan oleh malaikat jalannya ke neraka. Mafhum mukhalafah atau muqabiluha, keterbalikannya, maknanya yang sebaliknya, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang beriman akan ditunjukkan jalan ke syurga. Ini di akhirat. Boleh tak kita kaitkan dengan di dunia? Maknanya kalau orang yang zalim, orang yang syirik, orang yang buat syirik kepada Allah ni, dia akan ditunjukkan jalan ke neraka. Boleh tak kita fahami di dunia juga dia akan ditunjukkan kepada jalan yang boleh membawa kepada neraka, yakni kemaksiatan, kesyirikan, dosa dan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kerana itulah yang kita minta lindung. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta apa? Allah hidayahkan kita jalan yang lurus di dunia dan di akhirat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita minta jalan orang yang Allah bagi nikmat, yakni jalan Nabi dan sahabat, orang-orang beriman, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai, yakni Yahudi, dan ad-dallin, yakni orang Nasrani. Yahudi, mereka dimurkai kerana mereka tidak mengamalkan ilmu mereka. Mereka ada ilmu tapi mereka tidak beramal. Nasrani, mereka dal, mereka sesat sebab mereka beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Baik. Sebab dalilnya, maknanya kita boleh katakan ayat ni menunjukkan orang-orang yang memilih jalan kesesatan di dunia ini, mereka juga dimudahkan oleh Allah untuk memilih jalan tersebut. Maknanya Allah tunjukkan, dah mereka pilih jalan tersebut, Allah tunjukkan. Tapi kita tak sebut hidayah lah. Tetapi ada tak dalil yang menunjukkan Nabi SAW memaksudkan dengan makna tersebut? Ada. Antaranya, Nabi menggunakan perkataan pendakwah. Dalam hadis Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an,
Yang mana Nabi SAW ketika menyifatkan golongan yang tidak bersunnah dengan sunnah Nabi dan tidak berpetunjuk dengan petunjuk Nabi SAW, mereka menyeru manusia kepada jalan tersebut. Nabi kata, du'atun ala abwabi jahannam. Mereka adalah pendakwah-pendakwah yang menyeru manusia di atas pintu-pintu neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Maknanya, boleh tak kita gunakan apa? Hidayah tu juga, kalau orang itu dia pilih kepada jalan keburukan, dia akan dapat petunjuk kepada jalan keburukan. Tapi selalunya tak gunalah. Tapi boleh tak? Sebab ni malaikat Allah kata fahduhum ila siratil jahim. Maknanya dalam hadis Huzaifah, Nabi kata du'atun ala abwabi jahannam, maknanya mereka menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam, jalan-jalan yang membawa kepada kebinasaan. Tapi jaranglah orang kata kan, saya meminta hidayah untuk sesat. Tak ada. Tak boleh kan. Hidayah tu bila dah terjemah dalam bahasa kita, memang dia akan jadi positif saja. Tapi dalam bahasa Arab dia tidak. Sebab tu penting belajar bahasa Arab. Penting kita kena tahu bahasa Arab supaya orang tak mudah tipu kita. Ini letak sikit nama pendakwah kan, letak sikit nama da'i sekian, kemudian kita terpedaya kan? Mudah terpedaya dengan bahasa, dengan istilah yang dipermainkan, dimain-mainkan atau diambil kesempatan. Wallahul musta'an. Baik. Jadi kata Syekh dekat sini, hadhihi hidayatul akhirah wa hiya lil ladzina zalamu ila siratil jahim. Dan inilah hidayah akhirat yang Allah berikan kepada orang-orang yang zalim menuju kepada siratil jahim, yakni jalan neraka jahannam. Fayakunu muqabiluha anna lilladzina amanu wa lam yadhlimu yahduna ila siratin na'im. Maka lawannya, maka menjadilah muqabiluha, lawannya, orang-orang yang beriman dan mereka tidak menzalimi diri mereka. Maknanya mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, mereka itu akan mendapat petunjuk ke jalan yang penuh kenikmatan, iaitulah syurga, siratin na'im. Baik. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى أولئك لهم الأمن أن الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا. Sebahagian ataupun majoriti di kalangan mufassirin, ulama tafsir, ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala ulaika lahumul amn, bagi mereka itu keamanan. Majoriti ulama tafsir kata keamanan itu di akhirat dan hidayah itu di dunia. Was-shawab, kata Syekh, yang tepat, yang benar, annaha ammatun bin nisbati lil amni wal hidayah fid dunya wal akhirah. Yang tepat, yang benar, keamanan itu umum, yang macam kita sebutkan sebelum ni. Ammatun maknanya umum, dari dilihat dari sudut keamanan dan hidayah itu di dunia dan di akhirat. Macam kita bagi contoh tadi, keamanan tadi. Maknanya di umum. Bukan maksudnya aman itu di akhirat saja, di dunia tak dapat keamanan, atau di dunia hanya dapat hidayah, di akhirat dapat keamanan. Mungkin yang dimaksudkan dengan maksud tersebut keamanan yang mutlak. Boleh juga kita katakan pendapat majoriti ulama tafsir itu betul. Maksudnya keamanan yang mutlak, tak ada langsung rasa takut. Kat mana? Kat akhirat lah. Sebab kat dunia ni, orang beriman ada tak diuji? Diuji. Kan? Diuji. Ya Allah Ta'ala uji dengan rasa takut. Betul tak? Jadi, dua-dua boleh. Kita kata dua-dua tu tak bercanggah. Cuma Syekh Al-Utsaimin, beliau kata lebih umum. Lebih umum tu kita nak bagi faham yang keamanan yang dari sudut Yang keamanan yang lebih luas.
Rasa aman tu memang tak boleh nak nafikan lah. Maknanya bagi ahli tauhid di dunia dan di akhirat. Sama juga petunjuk di dunia dan di akhirat. Baik. Munasabatul ayah litarjamah. Kaitan ayat dengan tajuk bab ataupun judul bab. Inilah dia punya intipati. Dia punya intisari dan intipati yang kita nak kena lihat untuk kita faham bab ini. Anna Allah athbata al-amna liman lam yushrik. Walladhi lam yushrik yakunu muwahhidan. Fadalla ala anna min fadail at-tauhid istiqrarul amn. Allah menetapkan rasa aman untuk orang yang tidak melakukan syirik. Orang yang tidak melakukan syirik adalah ahli tauhid. Muwahhid. Dengan demikian ayat di atas menunjukkan bahawa di antara keutamaan tauhid adalah tercapainya rasa aman, ketetapan rasa aman, istiqrarul amn. Tetapnya rasa aman. Rasa aman tu apa? Yang kita sebut tadi. Sama ada aman yang mutlak ataupun mutlaqul amn, ataupun aman yang lebih umum lagi. Cuba kita banding beza antara kita sebelum kenal tauhid dengan sebelum kita kenal tauhid. Kita boleh beza sendiri hidup kita, betul tak? Rasa beza tak? Semua orang akan dapat rasa beza. Cuba bezakan masa jahiliah kita dengan masa kita kenal dah tauhid. Sebab tu nikmat tauhid ni nikmat yang tidak ada tolak bandingnya. Nikmat yang paling besar sekali. Nikmat yang paling besar, nikmat tauhid. Sebab tu kita kena bersyukur dengan kesyukuran yang kalau kita kata tak boleh, kita nak, maknanya tauhid ni tak boleh nak dinilai dengan nilai apa pun dekat dunia ni. Sebab itu kalau kita tengok wasiat-wasiat ulama salaf, antaranya Sufyan Ats-Tsauri, Ibn Uyainah dan ramai lagi, kan, bila ditanya oleh murid-murid mereka, apa yang paling kamu takut? Mereka tak kata kami takut dosa dan maksiat, tak. Mereka kata kami takut an uslibat tauhid. Kami takut kami akan dicabut daripada tauhid. Akan ditanggalkan tauhid itu daripada diri kami. Sebab apa? Kalau tanggal tauhid, kalau Allah cabut tauhid, habis. Habis. Itu fiqh salaf. Tak salah Sufyan Ats-Tsauri perkataan itu. Itu apa yang paling kau takut? Maknanya selalu orang akan kata takut dosa, takut maksiat. Okey, fine, tak ada masalah. Memang kita kena takut. Tetapi kemuncak bagi segala ketakutan yang ditunjukkan oleh ulama salaf, mereka takut dicabut tauhid tu. Maknanya apa? Kalau cabut tauhid, habis lah. Habis teras asas keamanan dunia akhirat, habis terus. Kalau ada dosa, Allah tak ampunkan. Betul tak? Kat situ fiqh salaf. Sebab itu kenapa dakwah para nabi dan rasul, mereka menyeru yang pertama sekali dan paling utama, manifesto utama mereka mengajak kepada tauhid. Sebab dia teras keamanan. Sebab itu bila Nabi SAW utuskan Mu'adh, pertama sekali dia suruh apa? Suruh tauhid, dakwah tauhid. Sebab itu bila kita tengok sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, dan mereka baru dapat nikmat tauhid, dan mereka tahu nilai tauhid ni, mereka tahu. Berbanding beza dengan kita yang masuk Islam dah lama ni, mungkin kita dah apa? Wal'iyadzubillah. Sebahagian di kalangan masyarakat kita tu dah mungkin tinggalkan ilmu, lalai dengan dunia, lalai dengan kebiasaan masyarakat, lalai dengan apa? Tradisi. Jadi dia tak nampak nikmat tauhid tu. Tapi Allah berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki, antaranya saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Cuba kita tengok beza. Sebab mereka dapat rasa nikmat tauhid.
Sebab tu bila ditanya salah seorang pendakwah yang mengajak kepada Islam, yang juga kita nak kata mu'allaf pun dah lama masuk Islam kan, tapi apa pesanan dia? Pesanan dia, mulakan dakwah dengan tauhid. Bukan ajak orang kepada parti politik, orang ajak orang untuk sokong Islam yang macam Syekh Saleh Al-Fauzan ada tegur benda ni dalam muqaddimah I'anatul Mustafid, syarh kitab Tauhid. Syekh Saleh Al-Fauzan dia ada kitab syarah pada kitab Tauhid, I'anatul Mustafid. Dalam awal perbahasan disebut apa? Pendakwah Tauhid ni, pendakwah sunnah, pendakwah Tauhid ni dia menjelaskan kepada masyarakat tentang Islam tu dengan terperinci. Dia bagi tahu Islam tu apa. Bukan seperti mana pendakwah hizbiyah. Pendakwah hizbiyah ni maknanya orang yang dia hanya kira parti dia. Dakwah ikut parti dia. Jadi apa? Kalau kita tanya mu ajak kepada apa? Kamu ajak kepada apa? Pada Islam. Islam lah, Islam. Islam apa? Islam. Kita semua nak Islam, Islam. Tu Syekh Saleh Fauzan tegur. Maknanya itu tak bagi jawapan. Kerana hari ini kesesatan banyak. Semua orang mengaku Islam. Tak define. Apa maksud Islam? Kan? Yang menari-nari terhenjuk-henjuk tu mengaku Islam juga. Yang buat benda-benda yang jelas-jelas syirik akbar, yang pergi percaya tok bomo, tok dukun tu pun dia kata kami Islam juga. Jadi Islam macam mana? Menari-nari, berpusing-pusing dalam masjid, bergendang-gendang dalam masjid, dia kata di Islam juga. Wal'iyadzubillah. Jadi sebab tu kena define Islam lah. Islam yang al-istislam lillah bitauhid. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kena jelaskan maksud Islam tu. Maknanya tauhid. Balik kepada asas. Islam tu tauhid. Bukan kita ajak, saya nak ajak kamu kepada Islam. Islam apa? Islam yang dibawa oleh parti sekian. Islam yang dibawa oleh tokoh sekian. Islam moderate. Islam liberal. Islam itu. Tak boleh, tak betul. Islam yang mengajak kepada tauhid. Islam yang mengajak kepada berlepas diri daripada kesyirikan. Itu sebenarnya. Kalau tak, kita tak ajak pada Islam lagi. Islam hanya, apa ni? Kita ajak ke, ni, sokong negara Islam menang World Cup. Itu bukan Islam. Ni negara Islam masuk, dia kata semi-final ni. Kita sokong negara Islam. Inilah Islam. Bukan Islam. bukan Islam tu. Kan? Dia kata kita kena gembira sebab ni negara Islam. Tak, bukan. Bukan Islam macam tu. Itu panggil Islamisasi. Ada Islam ni bukan semudah kita kata apa, kita letak tampal stiker Islam. Ini Islam. Bukan. Maknanya dia adalah seruan kepada tauhid. Seruan kepada tauhid. Allahul musta'an. Baik. Jadi ini kaitan ayat dengan judul bab itu, gariskan. Kalau ada highlightkan. Inilah maksudnya kalau kita faham yang ni, ayat ni, maka kita fahamlah kaitan dia dengan bab. Itu penting. Maknanya kita nak tips untuk kita faham sesebuah kitab adalah bagaimana kita boleh kaitkan antara ayat, dalil yang dibawa, dikemukakan oleh penulis dengan judul bab. Mengajilah kitab apa pun, ini antara tips. Maknanya untuk kita dapat faham kitab. Khususnya kitab-kitab yang ditulis dan dikarang menggunakan metodologi ulama-ulama yang mutaqaddimin, ulama-ulama hadis. Macam kitab Tauhid ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau karang dengan metod ahlul hadis, metod muhaddisin. Jadi kita kena faham makna ayat tu, kita relatekan dengan judul bab, tarjamatul bab. Itu cara dia. Sama juga kalau kita mengaji hadis kan, kita hadis Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke, Sahih Bukhari lah lebih utama Sahih Bukhari. Sebab fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fiqh Imam Al-Bukhari pada terjemah bab dia. Sama juga kalau kita nak tahu fiqh
ulama yang menulis kitab itu, kita tahu apa kaitan bab tu dengan dalil yang dibawa. Itu. Baik. Kita dah habis waktu ke? Boleh teruskan? Boleh? Boleh? Baik. Qauluhu. Baik, kemudian dalil yang berikutnya hadis. An Ubadah ibn Samiti an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amalin. Diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda bersabda, barang siapa yang bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, bahawa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, serta kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan ruh daripada ciptaannya, syurga benar adanya dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga walaupun apa bentuk amalannya. Maka min amalin. Baik. Jadi kata Syekh, man syahida an la ilaha illallah, asy-syahadah la takunu illa an ilmin sabiq. Baik. yakni pada sabda Nabi SAW, barang siapa bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, syahadah, yakni kesaksian, hanya ada berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Syahadah mesti didahului dengan ilmu yang mendahuluinya. Persaksian tak boleh berlaku melainkan kena ada ilmu. Kan? Baik. Dan Allah Ta'ala berfirman, dalilnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Itu dalilnya. Kecuali orang-orang yang mengakui yang hak, yakni tauhid, dan mereka mengetahui, meyakini, mengetahui, ya'lamun. Baik. Ilmu tersebut boleh berupa ilmu yang dipelajari, dan boleh juga berupa ilmu yang bersifat naluriyah. Naluriyah maknanya apa? Dalam bahasa Arab disebut ghariziyan. Ghariziyan. Ilmu yang maknanya fitrah. Yang Allah Ta'ala dah bekalkan kepada kita, itu maksud fitrah. Sebab itu Syekh berdalilkan dengan ilmu fitrah ni, maknanya yang dah sedia ada Allah Ta'ala bekalkan kepada kita semenjak penciptaan. Dalilnya hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maknanya itu ilmu yang naluriyah. Maknanya Allah Ta'ala dah cipta setiap kita ni lahir ke dunia ada fitrah. Fitrah ditafsirkan oleh ulama maknanya Islam. Maknanya rasa untuk mengabdikan diri, rasa untuk bertuhan itu sudah ada semenjak kita lahir. Itu ilmu yang dikategorikan oleh Syekh sebagai bersifat dengan naluriyah. Ilmu yang dipelajari itu disebut muktasaban. Yang kita belajar ni ilmu muktasab, yang kita usahakan. Baik. Jadi dalilnya wal ilmu bila ilaha illallah ghariziyun. Ilmu tentang la ilaha illallah sebenarnya adalah naluriyah. Maknanya dia fitrah. Dalilnya Nabi SAW kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah ditafsirkan oleh ulama Islam. Adakah maksud Islam situ Islam yang bermaksud khusus? Tidak. Islam yang bermaksud umum. Ini kena bezakan juga. Kalau kita kata fitrah, itu kita tafsirkan Islam, sekali ada orang faham, oh maknanya dia dah memang terima Islam daripada dulu lagi, Islam yang dipaham maknanya Islam yang Nabi Muhammad bawa. Bukan. Islam yang umum. Maknanya Islam yang umum maksudnya tauhid.
Rasa untuk mentauhidkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah, rasa bertuhan, rasa seorang itu adalah sebagai seorang hamba. Apa dalilnya? Apa buktinya? Kalau tak percaya, kita tengok anak kita. Semenjak daripada lahir, Allah Ta'ala dah bekalkan ilmu ni. Yang ni yang ditakrirkan oleh ulama-ulama ahli tahqiq, semisal Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Muallimi rahimahullahu ta'ala, dalam salah satu risalahnya beliau memberikan contoh ini. Demikian juga Syekh Islam Ibn Taymiyah sebelumnya memberikan contoh yang sama. Dalilnya, tengok bayi ketika baru lahir, maka dia sudah ada ilmu yang bersifat lahiriah, naluriah. Dia akan tahu macam mana cara untuk menyusu daripada ibunya. Tak perlu ajar kan? Dia keluar-keluar tu, adakah kita, wahai anakku, inilah, minumlah susu dengan macam ni. Kita ajar ke? Tidak. Maknanya ibu dia dekatkan dengan dada, terus dia boleh menyusu. Tak payah kita nak syarah, betul tak? Itu menunjukkan adanya fitrah. Itu dalil fitrah. Dan sama juga ketika usianya meningkat, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kita tak pernah ajar dia tahu beza antara ibu dengan ayah. Betul tak? Cuba 2-3 bulan tu, ayah suruh dada dia. Dia nak tak? Ada kita ajar tak? Ada kita syarah kat dia tak? Ni ayah, ini beza ibu. Tak ada. Tak. Dia tahu. Cuba kita ambil 2-3 bulan tu, kita ambil, kita letak kat dada kita. Dia nak tak? Dia tahu kan? Dia tahu tak ada susu. Sebab itulah fitrah. Dia tahu beza antara suara ibu dengan ayah dia. Bila dia membesar sedikit, 1 tahun misalnya, ketika dia takut, dia akan cari bapa atau ibu dia. Dia akan cari ayah kan? Menunjukkan rasa keperluan, maknanya rasa untuk berlindung kepada satu entiti yang lebih kuat daripada kecil sudah ada. Maknanya dia takkan, adakah dia pergi cari kucing ke? Dia pergi cari benda lain ke? Kalau dia takut, dia akan cari apa? Mama, papa, abi, umi. Betul tak? Kalau anak kita 2-3 tahun pun, kalau dia dengar guruh ke, kilat ke, dia takut, dia akan melompat cari apa? Ayah dia, dia cari umi dia. Gelap sikit dia akan cari ayah. Itulah fitrah. Itulah naluri yang Allah Ta'ala dah bekalkan. Maknanya manusia sejak kecil lagi Allah Ta'ala dah bagi untuk rasa menghambakan dirinya, mengakui akan kelemahan dirinya dan berlindung dengan satu zat yang lebih kuat daripadanya. Dalam konteks anak-anak kecil, dia mencari orang yang lebih besar daripada dia. Kalau dia tengok 3 tahun, dia tengok abang dia 4 tahun sama badan dengan dia pun, dia takkan pergi. Dia akan cari yang lebih besar. Dia tahu beza. Tapi kalau abang dia tu dah 6 tahun, dia baru 1 tahun, dia akan tahu juga. Dia nak cari siapa dia nak mengadu. Dia boleh beza. Tanpa kita perlu ajar. Betul tak? Itu fitrah. Itu kita kata contoh yang jelas. Rasa untuk mencari satu zat yang lebih kuat untuk diminta untuk minta perlindungan. Tiba-tiba dah besar, bodoh pergi minta kat pokok. Kan? Fitrah apa? dah tua bangka pergi minta kat pokok. Itu kita bodoh. Terpaksa kata bodoh kan? Kan bodoh kasar. Tak tahu nak kata apa dah. Tak kira orang kata, oh ustaz suka cakap bodoh pula. Tak tahu lah. Kan? Cakap bodoh jadi isu sekarang. Mungkin terlampau banyak cakap kot. Sikit-sikit tak apa kot. Tapi kita nak cakap apa lagi? Itu sebut sebenarnya apa dia, yarghabu wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang bencikan tauhid, orang yang tak suka kepada tauhid, orang yang tak mau ikut tauhid, dia memperbodohkan diri dia sendiri. Pergi minta dekat wali, pergi minta dekat ni. Budak kecil pun
Ada tauhid. Maknanya Allah Ta'ala dah bagi fitrah. Itulah maksud naluriyah tu. Fitrah tu. Itu contoh yang kita boleh berikan. Baik. Jadi kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung. Maknanya kita sambung pada halaman 78. Ataupun 78 tu kita akan bincang pada an mukhaffafah tanpa tasydid tu kita akan bincangkan pada kelas akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.